Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharap semua dalam keadaan yang baik dan sihat insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam sesi PDPR seterusnya. Dan untuk hari ini kita nak menyentuh tentang bidang adab dengan tajuk berjual beli dengan berhemah. Apa itu berjual beli? Apa itu berhemah? Kita akan lihat dalam pelajaran ini. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 166 hingga 171. Okey, baik, kita teruskan. Okey, lihat dalam gambar ni. Ini dari dalam buku teks lah. Lihat dalam gambar. Ini adalah suasana yang berlaku di kantin ataupun di dewan makan sebuah sekolah. Nampak tak macam mana peraturan sekolah, kena beratur, makan duduk dengan cermat dan sebagainya, kan? Okey, kita akan lihat apa itu jual beli. Okey, kita tengok sini pengertian jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek, harta atau manfaat. Jual beli ni suatu akad, maksudnya suatu ketetapan, suatu perlakuan di mana bila kita cakap kita nak beli dan berlaku akad itu, jadinya objek, harta atau manfaat itu adalah hak kita, adalah kita punya. Contoh macam dalam gambar ni kan, pergi kantin. Asalnya makanan ini adalah hak pekerja kantin. Tapi bila murid-murid sudah membayar dengan bayaran berapa harga makanan tersebut, maka makanan tersebut menjadi hak murid-murid dan murid-murid boleh makan. Kalau kita ambil tanpa membayar, boleh jadi dia sama dengan mencuri. Bila mencuri kita makan, dia menjadi satu makanan yang yang tidak halal sebab tidak berlaku akad jual beli itu tadi. Okey, kita lihat. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nanti kita akan tengok apa itu riba, apa kaitan riba dengan jual beli ni. Jual beli kita tahulah, jual beli awak jual, saya beli, saya jual, awak beli. Itu jual beli. Okey, riba ini adalah apabila seseorang itu mengenakan caj berlebihan, mengenakan bayaran berlebihan, sedangkan objek ataupun harta itu tidaklah harga setinggi begitu. Dia letakkan lebih. Kan? Contoh khidmat pinjaman wang. Kita pinjam dia 1,000. Jadi kita kena bayar dekat dia 3,000. Jadi 2,000 itu adalah riba, adalah lebihan yang kita tak pinjam, kita tak guna pun. Di situ berlakunya riba dan Allah itu mengharamkan riba. Okey, seterusnya kita lihat apa hukum berjual beli ni. Hukum berjual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Jadi kalau berlakunya riba dalam jual beli itu juga akan menjadi haram. Sedangkan hukum asalnya adalah harus. Harus ni kalau kita nak berjual beli boleh, kalau tak nak pun tak ada masalah. Tapi bila berlakunya riba ataupun perkara-perkara yang diharamkan dalam jual beli, ianya akan menjadi satu perlakuan yang haram di situ. Okay, kita teruskan. Okey, ini kita nak tengok macam mana adab penjual, macam mana adab pembeli. Bukan orang jual sahaja kena ada adab, orang yang nak membeli pun kena ada adab-adabnya. Okey, tengok yang pertama. Yang pertama, mesra dan mudah senyum. Kita nak beli dekat orang ni, takkan nak muka ketak je kan, takkan nak muka marah tiba-tiba kan. Jadi kena mesra dan senyum aja. Cik ni berapa harga? Senyum kan. Okey, seterusnya, jujur, berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Kan, ni sebagai penjual ni, sebagai penjual. Tak bolehlah orang nak beli 1 kilo, awak cuma timbang 900 gram sahaja. Ataupun 900
75. Awak kata alah sikit je lagi tu nak sampai 1 kilo. Tak boleh. Allah melarang kita mengurangkan timbangan dalam dalam apa yang kita jual tu. Okey, seterusnya. Menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Kan. Yang ni maksudnya nak menjual ni mestilah barang-barangan yang halal. Kalau kita nak jual, tiba-tiba kita jual arak, jual dadah, ianya menjadi sesuatu yang haram. Bila jual beli itu adalah haram, maka hasil ataupun duit yang kita dapat daripada jual beli itu adalah juga dikategorikan sebagai haram. Bila haram, bolehkah kita nak makan guna duit tu? Bolehkah kita nak beli makanan? Memang boleh, orang tak nampak, tapi hukumnya adalah haram. Apa yang masuk dalam badan kita itulah barang-barang haram yang masuk tu. Okey, kena ingat baik-baik. Seterusnya, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Terima kasih, datang lagi. Biasa tak dengar macam tu kan? Kan jadi orang tertarik hati nak beli lagi. Kalau dah tu dah selesai kan, tak cakap apa-apa. Orang tak adalah rasa tertarik nak beli dekat kedai tu lagi. Kan? Okey, seterusnya. Sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Tak boleh kata kita sahaja betul. Kena dengar juga betul-betul apa yang pelanggan nak, apa yang pelanggan apa yang pelanggan mahu kan, kena tahu dekat situ. Okey, seterusnya. Tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan hanya mengambil keuntungan pada kadar sepatutnya. Contohlah, dia dapat daripada pembekal harga tepung 1 paket 1 kilo tu dapatnya contoh RM1. Tapi jual dekat orang ramai sampai harganya RM4. Jadi untung itu dah keterlaluan, terlalu besar untung di situ. Jadi tidak dibolehkan untuk kita mengambil keuntungan yang berlebihan. Cukuplah sekadarnya. Ikut yang sepatutnya harga dia berapa. Tak boleh melampau-lampau dekat situ. Okey. Seterusnya, mengelakkan elemen riba. Riba macam yang saya cakap sebelum ni lah. Berlakunya unsur-unsur riba ni apabila melebihkan nilai yang tidak sepatutnya itulah. Okey. Seterusnya, itu tadi semua adab penjual. Macam mana kalau contoh nanti satu hari nanti awak buka kedai ataupun awak ada ada program dekat sekolah satu hari nanti, awak kena amalkan adab-adab penjual ini. Okey, seterusnya untuk adab pembeli. Adab pembeli yang pertama, berkomunikasi secara baik. Penjual dah mesra senyum, kita pun kenalah berkomunikasi dengan baik. Tak bolehlah tiba-tiba jegit-jegit. Ni nak tanya ni berapa harga? Tak bolehlah macam tu. Kena berkomunikasi dengan baik. Kalau di Islam, bagilah salam dulu. Assalamualaikum. Boleh tak saya nak tanya? Contohnya macam tu kan. Okey, seterusnya. Tidak membeli barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur babi. Sama jugalah macam tadi. Penjual tak boleh jual. Kita sebagai pembeli pun tak boleh membeli barang-barang yang mengandungi unsur haram ini. Hukumnya haram kalau kita beli. Kan? Seterusnya, menyenangkan urusan penjual. Jangan dah ambil, saya tak naklah yang ni. Saya nak yang satu lagi. Nanti dah ambil yang tu, macam tak cantik pula lah, saya tak naklah yang ni. Menyusahkan kan. Tak boleh macam tu. Kita kalau boleh urusan jual beli ni biar dalam keadaan yang cepat dan senang. Tak ada nak susah-susah, tak ada nak banyak songeh, tak ada nak itu ini kan. Nak senang sahaja. Okay, seterusnya, tenang dan tidak banyak kerenah. Jangan asyik nak marah-marah, asyik orang tu lambat ambil barang sikit marah, lepas tu macam tadilah, tak naklah yang ni, tak lawa lah yang ni, yang tu lagi lawa, kenapa tak ni, mahal lah harga. Semua banyak sangat kerenah dia, tidak dibolehkan. Kan? Okay, seterusnya,
Sabar menunggu giliran ketika membeli. Lagi-lagi dalam keadaan pandemik sekarang ni kan. Tak boleh nak masuk ramai-ramai dekat kedai, tak boleh nak masuk ramai-ramai dekat shopping mall, kena beratur satu-satu. Jadi kena sabar. Kan. Dah masuk kedai pun kena sabar. Jangan nak kelang kabut sangat. Habis semua barang dilanggar, habis semua barang jatuh. Tak boleh macam tu. Kena sentiasa bersabar. Seterusnya, berterima kasih setelah urusan jual beli. Kan? Penjual cakap terima kasih, pembeli pun cakap terima kasih, tak ada masalah. Sama-samalah jawab sama-sama. Tak ada masalah dekat situ. Okey, seterusnya mengelakkan pembaziran. Jangan asyik nak beli. Tapi sebenarnya dekat rumah masih ada lagi. Kan? Tahu-tahu yang dekat rumah dah expired. Expired pun belum buang lagi dah beli biar banyak-banyak kan. Kalau boleh beli ikut keperluan sahaja. Seterusnya, bertimbang rasa terutama ketika kekurangan stok barangan. Contoh dalam keadaan sekarang pandemik ni kan. Tak bolehlah kita, contoh isu yang sebelum ni, roti. Sampai habis, orang tu beli roti sampai berpekit-pekit. Ya ke roti tu nak dihabiskan dalam tempoh berapa hari kan? Sebab roti ni sifat dia cepat luput. Tarikh luput dia sangat singkat. Kan? Dah kita ni beli banyak-banyak sekali, orang lain nak beli dah tak dapat. Jadi tak boleh kita fikirkan diri kita sahaja nak guna. Orang lain pun memerlukan juga kan. Okey, jadi seandainya kita ini penjual, kita kena juga bertimbang rasa sebab seandainya kita pembeli, kita juga kena mengamalkan adab-adab sebagai pembeli. Dua-dua kena mengamalkan adab, barulah hidup ini lebih harmoni dan baik. Okey, seterusnya. Muka surat 169. Mencontohi Rasulullah SAW dalam berjual beli. Ini sifat Rasulullah. Tengok yang pertama, bertolak ansur. Rasulullah SAW memberitahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Walaupun kita ni penjual, kena juga bertolak ansur. Tak boleh kata kita sahaja betul. Aku tak nak jual lah dengan kau. Ni aku punya. Kalau kau rasa tak nak beli, dah tak payah. Kan? Lagi orang tak nak beli. Kenalah bertimbang rasa. Sebagai pembeli pun, kita kan kata, mahal sangat lah ni. Tak naklah beli. Tak boleh macam tu. Kan? Kena dengan baik. Rasulullah kata, menuntut hutang pun mesti kena berhemah. Mesti kena dengan baik. Baik. Tak boleh dengan cara kekerasan ataupun cara yang kasar. Okay, seterusnya, jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Pesan Rasulullah SAW kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan hidup. Kan? Untuk apa kita mengamalkan adab tadi? Untuk kita mendapat keberkatan hidup. Untuk apa kita amalkan jujur? Untuk kita dapat keberkatan hidup daripada Allah itu. Okey. Seterusnya, menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat, iaitu seekor unta. Para sahabat mempunyai unta yang keadaannya lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki itu. Rasulullah SAW memerintahkan agar diberi sahaja unta yang lebih baik itu, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang. Kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurnanya. Kita pulangkan sesuatu dengan lebih baik, tak ada masalah. Jangan pula kita pulang sesuatu tu dah rosak. Sama juga macam kita berjual. Kita menjual produk ataupun kita jual barangan yang terbaik, tiada masalah. Jangan kita jual barang-barangan yang dah rosak. Sebagai contoh, buah-buahan, kita nak jual buah. Okay. Yang dah lama tu kita letak atas. Biar orang ambil yang dah lama. Sedangkan dah busuk. Kan? Ada juga orang, dia campurkan yang dah lama dengan yang baru. Jadi bila orang ambil tu, sampai rumah, alamak, dah tak elok dah buah ni. Kan? Jadi tak boleh macam tu. Kita kena tunaikan hak orang itu dengan sempurna. Ada ganjarannya di akhirat kelak. Okey, seterusnya.
Okey, kenapa kita kena beradab ketika berjual beli? Dari sudut individu ni diri kita sendiri. Kita akan mendapat pahala dan keredaan Allah. Kita mesti nak kumpul-kumpul pahala ni dekat dunia untuk digunakan dekat akhirat kelak kan. Okey, jadi kena kumpul pahala banyak-banyak. Seterusnya, pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira. Sama-sama puas hati, sama-sama tenang, sama-sama suka. Kan? Seterusnya, keberkatan hidup terpelihara. Allah sentiasa memberkati hidup orang yang beramal baik ketika menjual beli. Dari sudut masyarakat, imej Islam akan terjaga, hidup aman damai dan sejahtera dan menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Bila kita berjual beli dengan baik, imej Islam akan terjaga. Orang kata, oh baguslah berjual beli dengan Islam, baguslah beli barangan dekat kedai orang Islam ni, baik orangnya, baik penjualnya. Kan? Lepas tu hidup aman, tak adalah nak gaduh-gaduh, tak adalah nak tak puas hati, tak ada. Okey, seterusnya. Untuk negara. Negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni. Dah tak ada gaduh-gaduh, masyarakat tak ada gaduh, jadi negara dalam keadaan harmoni lah. Aman, tenang, damai. Seterusnya, menjaga kestabilan ekonomi negara. Tak ada nak gaduh-gaduh, tak ada nak boykot-boykot kedai dan sebagainya kan. Jadi, ekonomi negara menjadi stabil. Seterusnya, memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Kalau asyik nak bergaduh saja, negara luar pun tengok kita tak baik kan. Okey, seterusnya. Kita tengok Okey, ni adab-adab ketika berjual beli. Ni sama juga di kantin atau di kedai makan. Ini dalam beberapa situasi lah. Tengok situasi yang pertama, di kantin atau di kedai makan. Sebagai penjual, sabar, mesra, layan pelanggan. Lepas tu menyediakan makanan halal, bersih dan berkhasiat. Okey, pembeli pula beratur dengan tertib dan sentiasa berhati-hati. Kemudian berhati-hati ni maksudnya janganlah pula tiba-tiba dah ambil makanan lepas tu jatuh, tumpah dah membazir kan. Awak pula tak nak bayar makanan yang dah jatuh tu. Jadi rugi kepada penjual. Okey, seterusnya, tidak mengambil masa yang lama memilih makanan dan minuman. Ramai lagi orang belakang nak beli makanan, nak beli minuman. Jangan lama sangat nak buat keputusan tu kan. Okey, itu di kantin atau di kedai makan. Kalau di pasar jualan, penjual jujur dan tidak menipu dalam timbangan. Macam Cikgu dah cakap tadi, jangan kurangkan timbangan dia. Seterusnya, tidak mengambil untung keterlaluan. Jangan melampau-lampau sangat untungnya bagi satu barang itu. Okay, seterusnya, sebagai pembeli, memberikan laluan ketika selesai membeli. Orang lain nak beli ni, tapi kita nak juga duduk tengah-tengah tu kan. Orang lain nak pilih barang ni. Kalau kita dah selesai, bagi ruang pada orang lain nak membeli. Seterusnya, mencari dan memilih barangan yang baik dan halal sahaja. Jangan ngada-ngada nak pergi dekat rak-rak yang makanan halal. Dah jelas-jelas ditulis non-halal dekat situ. Jangan pergi dekat situ dan beli. Okey, seterusnya, di kedai barangan harian. Ni barang harian ni barang runcit lah. Okey, sebagai penjual, tidak memonopoli barangan tertentu untuk mengaut keuntungan melampau. Yang kedua, mempamerkan barangan mengikut kategori beserta tanda harga untuk kemudahan pembeli. Biasa kalau kita pergi kedai atau kita pergi pasar raya, biasa dia bahagian sabun je. Bahagian air je. Bahagian biskut je. Betul tak? Jadi senang kita nak pilih. Tak adalah dekat situ biskut, dekat situ sabun, dekat situ air. Nanti nak pilih tu berserabut kan. Okey, bila berserabut jadi lamalah pembeli dekat kedai. Jadi menyusahkan juga penjual sebab terlalu lama pelanggan ada dekat dalam kedai kan. Okey, seterusnya, pembeli sebagai pembeli pula tidak merosakkan barangan yang dipamerkan. Memang ada barang yang dipamerkan. Jangan pula saja-saja ambil terai-terai jatuh pecah. Rosak, tak boleh macam tu. Okay, lepas tu menghormati penjual dan pembeli lain. Kena cakap elok-elok, cakap dengan sopan. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran tentang adab berjual beli dengan berhemah ini. Selepas selesai menonton video ini, murid-murid boleh buat latihan dalam modul yang cikgu telah berikan. Okey.
Cikgu dah tulis tarikh pada bahagian atas modul. Lihat tarikh hari ini sahaja yang murid-murid buat. Tarikh yang minggu depan kita akan mula buat minggu depan pula. Okay, diharap semua murid dapat faham dan murid dapat tonton semula video ini untuk mendapatkan lebih kefahaman insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.